Bismillahirrahmanirrahim. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته ومن سن بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Yang saya hormati Tuan Pengerusi, yang dikasihi Tuan Imam, yang dimuliakan dan dikasihi para pemimpin masyarakat, para asatizah, tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah, ibu-ibu, muslimin, muslimat, kesemua kita insya-Allah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah pertemukan kita pada malam ini pada satu tempat yang dimuliakan, masjid, surau, musalla, pada satu majlis yang insya-Allah juga dimuliakan, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam nisbahkan satu daripada taman-taman syurga di atas dunia ni insya-Allah. Mudah-mudahan kitalah yang dimaksudkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sambung kitab kita, iaitu pengajian bagi kitab Zainul Insan, perhiasan manusia. Telah kita bincangkan mukadimah, perhiasan yang kita persiapkan untuk siapa? Untuk kita bawa balik menghadap Allah Ta'ala. Maka kitab ini adalah kitab yang berkaitan dengan perkara-perkara akhlak ataupun adab, ataupun disebut sebagai ilmu tasawuf. Nanti kita akan sebut keperluan mempelajari ilmu tasawuf itu mesti disusuli dengan ilmu akidah dan juga ilmu fiqah. Surau An-Nur kita berhenti pada muka surat yang kelima. Betul lah? Baik, soalan, adakah mendengar orang yang mengumpat itu dikira sebagai maksiat? Mendengar orang yang mengumpat itu apakah dikira sebagai maksiat? Ini kita balik pada perbahasan berkaitan dengan anggota mata dan telinga. Telinga mendengar orang mengumpat, apakah yang mendengar orang yang mengumpat itu dikira maksiat juga? Baik. Jawapannya, jangan disangka bahawa dosa mengumpat itu hanya tertentu kepada orang yang mengumpat sahaja. Orang yang mengumpat itu memang berdosa lah. Sepakat para ulama, hukum mengumpat, ghibah tu, mengumpat tu haram. Tak ada khilaf. Dan orang yang mendengar umpatan juga disebutkan bahawa dosa mengumpat itu hanya tertentu kepada orang yang mengumpat sahaja. Bahkan orang yang mendengar itu pun mendapat dosa seperti orang yang mengumpat jua. Sebab itu antara cara kita kena lari daripada kumpulan yang sedang membicarakan perihal orang. Kalau kita datang surau, ada satu kelompok duk cerita hal orang, cara dia lari. Nak marah payah kan? Kalau nak marah orang marah kita balik masa muka. Cara dia, telinga ni tak mau dengar orang mengumpat, kita lari. Jauhkan diri kita daripada orang yang suka mengumpat. Inilah yang disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabdaan baginda, innal mustami'a syarikul qaili wa huwa ahadul muqtabain. Orang yang mendengar adalah sekutu kepada orang yang berkata. Sama lah. Orang yang mendengar itu sama sahaja dengan orang yang berkata tadi. Apa dia? Mengumpat. Dan ia adalah salah seorang daripada orang yang mengumpat. Termasuklah juga orang yang mengumpat. Welcome to the club. Mengumpat. Ini orang panggil apa? Membawang FC. Cerita hal orang je kerja dia. Tak tengok cerita dia lagi. Sebab tu dalam surah Al-Hujurat ayat 11 Allah ceritakan antara gambarannya adalah seperti memakan daging saudara. Maka kalau kita lihat dalam kitab tafsir, dia menyebut kenapa makan daging tu. Itu membawa maksud seperti kita mengunyah kehormatan seseorang. Itu maksud makan daging.
Kan kita makan betul daging oh. Kalau apa nama kelompok orang yang makan daging manusia ni panggil apa? Cannibal. Bukan carnival. Dia makan sedap. Daging manusia ni sedap. Macam ada kawan tu dia kata, ustaz tak rasa makanan paling nikmat sekali, dia kata makan babi. Sebab dia dulu dia bukan Islam, jadi dia makan dia. Tak teringin aku kata nak makan bagi, tapi dia kata sedap, kata kira lah sedap ke apa ke. Jadi umpama kata ulama tafsir, ianya seperti mengunyah kehormatan seseorang. Ni perbuatan kita mengumpat ni, kita sedang mengunyah ni, kita guna gigarham, kita guna mengunyah ni, menghancurkan kehormatan seorang. Itu maksud dia. Maknanya berat, perintah larangan daripada Allah Ta'ala. Selesai. Kemudian masuk perkara ketiga, muka surat yang kelima, anggota, iaitu anggota lidah. Anggota lidah. Apa dia peranan lidah? Lidah ada antara dagu kita dengan hidung kita ni, ada anggota mulut, dalam dia lidah. Sebahagiannya zahir, sebahagiannya tak nampak. Itu lidah. Nak bagi faham lah, kata lidah ni kata-kata pula kan. Lidah ni lidah. Baik. Peranan lidah terkadanglah di dalam perkara-perkara berikut disenaraikan. Jawapan dia, antara peranan lidah supaya dapat membanyakkan zikir kepada Allah dan membaca Al-Quran. Tambah lagi dalam kitab Penawar Bagi Hati, 3, membaca ataupun disebutkan membaca Al-Quran, membaca hadis Nabi SAW, dan zikir, sebut nama Allah, puji keagungan Allah, menyucikan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini peranan bangsa akhirat. Lidah ni dia ada tujuan dunia dia, ada tujuan akhirat dia. Tujuan akhirat dia jelas. Banyak kitab tasawuf, kitab akhlak sebut baca Quran. Lidah ni baca Quran 24 jam ni baca tak? Belum. Maknanya tak guna lagi function tu. Yang keduanya baca hadis. Baca hadis Nabi. Sebab Nabi SAW dah wafat. Nabi meninggalkan kata-kata dia. Ini kata-kata Rasulullah ni bukan kata orang. Cuma dalam bentuk ulumul hadis lah, berkaitan yang kita baca hadis ni disampaikan. Dan zikrullah, zikir, ingat Allah Ta'ala, sebut Allah Ta'ala, sama ada dalam hati, sama ada dengan perkataan ataupun perbuatan. Tengah jogging pun boleh zikir. 2 jam kayuh basikal, kadang pukul 3 petang ada orang kayuh lagi dekat traffic saya tengok tu, dia gantung ke orang Kesuma ni. Tak tahu saya dia makan apa. Kuat, saya kata kuat lah. Sepanas-panas cuaca, boleh sambil zikir 2 jam. Daripada kosong saja zikir lah. Mungkin tak teringat sekejap zikir. Ambil zikir yang ringkas, tapi dia punya fadilat dia besar kan. Subhanallah bihamdi, subhanallah azim, subhanallah bihamdi. Jogging pun boleh, subhanallah bihamdi, subhanallah. Tahu-tahu beribu dah zikir. Tu kata peranan lidah tu, sambil jogging. Orang pun tak tahu kan. Orang tak tahu. Kita zikir orang tak tahu kan. Kalau kita kayuh basikal orang tak tahu. Mana itu kita dengan Allah Ta'ala aja. Sebab hidup kita ni, orang zaman sekarang dia banyak buat benda-benda lain. Tapi tak salah lah, sambil-sambil itu tak tertinggal lah ibadah-ibadah ni. Ni peranan pertama lidah ni. Baca Quran, baca hadis, zikir. 3 lidah kena sebut, kena buat. Tak boleh. Kita orang Islam, itulah dia harian kita. 24 jam kita sama je. Orang sibuk, Perdana Menteri, Menteri Besar, orang bisnes, sama 24 jam dia. Cara kita nak isi 24 jam tu dia. Yang kedua, muka surat 5 kalau ada PDF tu bolehlah seronok sikit kan, tuan-tuan ada rujukan. Supaya dapat memberi petunjuk kepada manusia ke jalan Allah. Ini kait dengan yang nombor 3. Buka muka surat 6. Apa dia? Supaya dapat menyuruh manusia berbuat kebajikan atau melarangnya daripada berbuat kejahatan. Maknanya dunia hari ni yang kita tengok jadi huru-hara ni apa dia? Ada perkara suruh ma'ruf tapi cegah mungkar kurang. Jom sembahyang, jom masjid, alhamdulillah banyak. Tapi nampak mungkar depan mata, diam. Ni punca, kata Dr. Basit, dia kata punca huru-hara dunia hari ini sebab tak seimbang antara suruh baik dan tegah mungkar. Baik jalan, mungkar pun boleh
sama kuat munkar ni. Sebab tu Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 208, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Ayat ni biasa baca. Wahai orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam itu secara menyeluruh. Kaffah. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan kau ikut langkah-langkah syaitan. Innahu lakum adu mubin, jelas dalam surah Yasin pun sebut. Sesungguhnya dia, syaitan itu adalah musuh kamu yang nyata. Apa Allah kata? Kita orang beriman, masuklah, ikutlah, ambillah Islam itu keseluruhannya. Orang hari ini ikut Islam bila? Kahwin cara Islam, mati talqin cara Islam, dapat anak akikah cara Islam. Tapi berhibur bukan cara Islam. Ikut kami lah, kami nak hibur macam mana, hati kami seronok. Tak. Allah kata apa? Seluruh. Berhibur salah ke dalam Islam? Tak salah kan? Berhibur tidak salah dalam Islam, tapi kena ikut syariat lah. Apa yang boleh, apa tak boleh. Ikhtilat, ada campur lelaki perempuan, tak boleh tuan-tuan. Al-halalul bayin wal haramul bayin, jelas. Haram tu jelas, halal pun jelas. Tak boleh kita nak bagi tak apalah separuh-separuh. Kenegaraan, nak bina negara, kena ikut panduan cara Islam. Semualah kerja yang kita buat ni semua kena amanah, jujur. Kalau berniaga jangan jangan menipu, jangan kurangkan timbangan, jangan bagi duit koyak. Bagi-baki buat selamba lagi duit koyak. Kawan tu pun naif kan, buat bodoh. Dapatlah dia duit koyak, dia pergi beli barang lain, orang lain tak nak, kedai tak nak duit dia. Jujur. Maka masuklah Islam itu secara keseluruhannya. Dan suruhlah manusia berbuat kebajikan dan melarang daripada membuat kejahatan. Itulah amar ma'ruf nahyu anil munkar. Cegah ataupun suruh benda yang baik, benda yang taat, masa yang sama cegah juga perkara-perkara maksiat. Sebab itu tuntutan untuk menyebarkan ilmu itu wajib. Kita ada ilmu, ayah tahu, hukum wajib sampaikan. Kalau kita lihat dalam satu perintah Allah Ta'ala pada surah yang menyebutkan tentang surah At-Taubah ayat 122, waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Kalau baca dalam kitab tafsir dia, antara asbab nuzul dia ketika mana peperangan Tabuk tahun 9 Hijrah. Peperangan Nabi SAW ni dia ada dua jenis, kitab sirah sebut. Yang pertama ghazwah, perang tu Nabi join, Nabi ketuai peperangan tu dan Nabi sertai peperangan tu, nama dia ghazwah. Biasa dengar kan ghazwah kan? Ghazwah ni perang dalam bahasa Arab. Peperangan jenis macam ni Nabi ada sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi mengetuai peperangan tu. Dan ghazwah ni tak banyak dalam hayat Nabi SAW. Tak banyak. Sebab Nabi waktu dakwah di Mekah mana ada perang. Selepas Madinah tu ada kerajaan Islam, ada tentera Islam, tersusun kemas, baru dia berperang. Itu pun untuk mempertahankan akidah, agama dan negara dia. Sebab orang-orang musyrikin Mekah, orang Yahudi semua provoke, buat cara nak, akhirnya kena lawan lah, mempertahankan. Dan satu lagi istilah, nama dia Sariyah. Istilah dia nama dia apa tuan-tuan? Ingat malam ni, Sariyah. Sariyah ni peperangan yang Nabi SAW tak sertai. Nabi tak ada. Bahkan Nabi menghantar bala tentera dia saja, dan diketuai di kalangan para sahabat Nabi. Faham tak? Sebab apa? Dalam surah Tabuk ayat 9 ni, Allah larang orang yang semua orang Islam ni pergi berjihad. Allah perintahkan supaya duduk dengan Nabi SAW di Madinah, belajar ilmu dengan Nabi SAW. Nanti para pejuang Islam yang pergi berjihad tu balik, sampaikan ilmu. Itu kata kena sampaikan benda-benda baik ni. Dalam peperangan Tabuk ni Nabi pergi, Nabi ada, ghazwah ni Nabi ada, tetapi ada sebahagian sahabat ni, beberapa sahabat ni tertinggal, tak join Nabi berperang. Dan satu lagi kelompok adalah golongan yang ada di Madinah ni, mereka ni golongan munafik.
orang yang berpura-pura je depan Nabi. Bahkan mereka bersuka-suka dengan apa yang mereka buat. Mereka suka orang Islam pergi perang, dia duduk Madinah. Jadi turun perintah daripada Allah Ta'ala, menyebabkan termasuklah sahabat Nabi Ka'ab bin Malik ni pun berat juga kena kat diorang ni. Pasal ni tak join perang ni, berat. Antaranya mereka dipulaukan. Tetapi hikmah paling besar kata ulama, taubat mereka diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap manusia kan ada kesalahan. Jadi bila berlaku perkara tersebut, maka peperangan yang akan datang tu semua para sahabat berazam untuk semuanya akan pergi berperang. Semua nak pergi berjihad. Apa yang berlaku? Turun ayat ni, surah Taubah ini, Allah mengatakan, Allah larang supaya semua pergi berjihad, sebahagiannya tinggal dengan Nabi SAW di Madinah. Sebab Nabi tinggal, waktu diorang pergi tu Nabi tinggal seorang di Madinah. Itu larangan. Maka mereka duduk dengan Nabi SAW dan mereka belajar ilmu dengan Nabi SAW. Bila mana semua orang balik, maka waliyunziru qaumahum iza raja'u ilaihim. Ini tuntutan pada perkara yang ketiga, menyuruh berbuat kebajikan, sampaikan kebaikan kepada orang. Sebab tu kalau kita lihat, bila kita ada ilmu tuan-tuan, yang dimaksudkan tu ilmu agama, wajib kita sampaikan kalau orang tanya kita. Wajib. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyebutkan tentang apabila ditanya kepada kamu sesuatu ilmu, maka hendaklah kamu menyampaikan ilmu tersebut. Ini tambahan. Kata Rasulullah SAW, man su'ila an ilmin fakatamahu. Siapa yang ditanya tentang sesuatu ilmu, maka hendaklah dia menyampaikan dan jangan dia menyembunyikan. Siapa yang ditanya tentang sesuatu ilmu, maka dia menyembunyikan ilmu tersebut. Ada ilmu dalam dada dia, ilmu ni ilmu agama, tetapi bila ditanya dia sembunyikan ilmu tersebut. Aljamahullah bilijami minan nari yaumal qiyamah. Nanti hari kiamat Allah akan kekang mulut dia dengan api neraka. Maksud di sini yang pertama dia, tak semua ilmu kita kena jawab kalau orang tanya. Tak semua ilmu. Ada syarat dia. Yang pertama, orang yang ditanya ada ilmu. Maknanya alim lah. Ada ilmu tu yang mengetahui maksud dia. Yang kedua, yang bertanya tu ada keperluan untuk bertanya. Ada keperluan. Kalau tak ada keperluan, tak payah tanya. Kalau dia tanya pun kita tak jawab. Kadang-kadang soalan mengarut tuan-tuan. Soalan-soalan yang datang ni, kalau kita baca-baca orang tanya kita, kadang-kadang kita rasa tak perlu kita jawab. Ada satu orang dia tanya kat satu orang ustaz, dia kata, ustaz, saya nak tanyalah, syaitan tu anak iblis ustaz? Ya, syaitan tu anak iblis. Bila diorang kahwin tak dapat anak? Nak jawab? Tak ada keperluan nak jawab kan? Macam satu orang lelaki tu kan, dalam Nabi khutbah tu dia tanya Rasulullah, mata sa'ah, bila kiamat, bila kiamat, bila kiamat. 3 kali dia tanya. Kan Nabi diam. Akhirnya Nabi kata, wahai haka, celaka kau. Ma'addat tahalah, apa yang telah kau persiapkan untuk hari kiamat kamu. Yang penting apa? Persiapan. Tapi kalau ditanya tentang perkara wajib, perkara haram, perkara sunat, perkara makruh, dan kita ada ilmu perkara tersebut, wajib sampaikan dan jangan sembunyikan. Kata ulama, fakatamahu termaksudlah, maksud dia apa? Dia ada ilmu, tahu benda tu hukum dia wajib, tapi dia sembunyi, dia diamkan, dia diam. Contoh dalam keluarga kita ada anak-anak bujang kita dah akil balik dah. Kita tahu sembahyang Jumaat tu wajib, tapi anak bujang kita duduk leka kat ruang tamu, kat bilik dah. Ayah tahu sembahyang wajib, lantak dia, diam je. Itu termasuklah yang dikatakan sembunyikan ilmu. Tahu dah hukum menutup aurat anak perempuan kita wajib, tapi diam ayah dah. Diam je. Apa kata Allah Ta'ala? Aljamahullah bilijami minan nari yaumal qiyamah. Kata Nabi, Allah akan mengekangnya. Kekang ni maksud dia, kekang. Kalau kita dalam syarah hadis ni disebut apa? Kalau atas dunia ni, orang kalau nak kekang haiwan seperti kuda ni, dia akan letakkan sesuatu dalam mulut dia kan. Kemudian dia kekang tali yang kita pegang kuda tu, naik kuda tu, tali tu ikat mana? Tali tu ikat leher ke? Tak kan? Dia kekang kat mulut kan? Jadi bila kita bawa tu senang.
Biasanya dia ikutlah apa kita kata. Kalau berhenti, kalau laju, macam tu lah. Saya pun taklah. Siapa yang biasa main kuda, okay. Main kuda bukan pil kuda, tuan-tuan. Main kuda ni maknanya tunggang kuda lah. Dia tahulah ilmu menunggang kuda tu. Dia kata ustaz apa malam-malam ni main kuda, pil kuda. Bukan, main kuda. Dia kekang tu, tarik tali tu. Tarik. Macam tu lah nanti. Kata ulama, apabila mereka ni ada ilmu ditanya dan menyembunyikan ilmu tu, hari kiamat nanti Allah akan mengekang mulut dia, masuk api neraka jahanam dalam mulut dia. Tu. Ini sebagai ulama kata hadis sahih, sebagian kata dhaif, sebahagiannya. Tapi kita beramal lah dengan tuntutan supaya apa ilmu yang kita ada kita kena sampaikan. Baik. Kemudian disebutkan lagi supaya dapat menyuruh manusia berbuat kebajikan atau melarangnya dengan berbuat kejahatan. 3. Dan yang keempatnya supaya dapat menyatakan segala hajat yang terbuku di dalam hati. Ini termasuklah hajat orang lain. Siapa yang membantu saudaranya atas dunia ni, Allah akan membantunya dunia dan akhirat. Ni hadis ni kita bincang dah dulu. 6 amalan yang kita kena buat sungguh-sungguh. Leraikan kesusahan orang, mudahkan, ringankan, lepaskan beban, qurbatan min kurabid dunia. Siapa yang lepaskan kesusahan, beban orang, derita orang atas dunia ni, Allah akan lepas nafasallahu alaihi qurbatan fid dunya wal akhirah. Allah akan lepaskan beban dia, derita dia, huru-hara kiamat di pada mahsyar nanti. Kalau kita banyak tolong orang, bagi anak yatim yang perutnya kosong kita bagi makan, kita bantu orang yang memerlukan atas dunia ni, Nabi janji, Nabi kata nanti akhirat di pada mahsyar nanti tuan-tuan, dalam keadaan huru-hara ni Allah akan lepaskan kita daripada huru-hara. Itu kita punya persiapan kita. Saham kita atas dunia itulah nak bantu kita akhirat nanti. Banyak tolong orang, banyak tolong orang Islam. Baik. Lepas tu kalau kita lihat antaranya lagi yang menyebutkan perkara dengan supaya dapat menyatakan segala hajat yang terbuku di dalam hati. Ini antaranya. Lisan ni nak bagi tahu hasrat kita, tujuan kita. Kadang dalam bab muamalah pun hari ni pun kita akan cakap dengan perkataan akad kita. Saya jual, saya beli. Tapi hari ni kita lihat atas keluasan ilmu fiqah berkaitan muamalah ni, kadang-kadang kita banyak buat perjanjian bisu kan. Perjanjian bisu ni mana dengan kadang-kadang gunakan handphone pun kita tik je kan, padahal akad tu kan. Padahal itu tugasan mulut sebenarnya. Tapi atas keluasan ilmu yang cukup luas, maka kita banyak buat perjanjian bisu lah. Menulis sahaja, akad sahaja, surat sahaja semata-mata. Baik, selesai. Soalan, bagaimanakah caranya memelihara lidah daripada maksiat? Jawapannya, lidah hendaklah dipelihara daripada maksiat dalam perkara-perkara seperti berikut. Jaga ni. Pertama sekali lidah ni daripada berdusta, berbohong. Buat maksiat ni antara lidah ni kita jangan berbohong, berdusta. Dusta ni dia ada 3 hukum. Yang pertama dosa besar. Bohong kat orang, menyakitkan orang, dia jadi dosa besar. Yang keduanya dosa kecil, bohong tapi tak menyakitkan. Boleh beza tak antara tu? Kita bohong menyebabkan menyakitkan seseorang. Yang keduanya kita bohong tapi tak menyakitkan. Yang ketiganya tak berdosa jika berdusta. Ni. Dusta sunat tak ada tuan-tuan, dusta wajib ada. Dalam filem Piramli yang apa? Dialog dia tu. Butang baju aku mana pah kata. Filem apa tau? Madu 3 Butang baju aku mana pak. Abang ni sikit nak marah. Bukan marah tapi nasihat. Kan dia kata ni bohong-bohong sunat, dia kata kan. Baik, ini dibincang dalam kitab ni. Yang pertama sekali, bohong itu wajib untuk kita berbohong apabila untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Atau dia kata melihat ia akan orang yang haram dibunuh, yang bersembunyi ia daripada orang yang zalim yang menghendaki membunuhnya, maka wajib berdusta
kerana melepaskan orang daripada orang yang zalim tu. Kita duduk dalam surau ni, tiba-tiba datang satu orang berlari-lari termengah-mengah minta perlindungan, duduk bawah meja kuliah saya. Tiba-tiba datanglah orang yang zalim ni, yang kejar dia dengan tujuan untuk mencederakan atau membunuhnya, datang. Kemudian dia tanya, "Oi, kau nampak tak orang ini pakai baju biru masuk surau tadi?" Saya pun bohonglah kat dia. Saya kata tak ada, kami semua aman damai, tak ada orang kacau. Dia pun pergilah. Selamat tak kawan bawah meja ni? Terkencing dah tuan-tuan bawah. Kalau ustaz tu tak mengaji sungguh, bohong ni berdosa ni kan. Saya nak cakap pun susah jugalah. Tapi kaki saya ni dia bagi hin pula dah. Rasa kena cubit-cubit pula kan. Itu maknanya tak menyelamatkan nyawa. Tak faham tak maksud dia? Wajib kita buat yang tu. Jangan kita luruh bendul. Hukum bagi kelonggaran. Bohong lah tu, bohong. Bukan tak nampak, tapi orang tu datang nak zalim pada dia, mungkin nak bunuh dia, kita kena bohong. Tak semua bohong dalam perkara kita boleh pakai, tak boleh. Benda-benda tertentu saja. Dan kalau kita lihat, kalau kita berbohong untuk mendamaikan seseorang, dua orang sahabat baik, katalah abang dengan abang kawan baik, duduk taman ni dah 5 tahun, baik minum pagi sama-sama, entah apa kes pun tak tahulah, jadi bergaduh. Jadi bergaduh ni benda yang tak, agama tak suruh lah, benda yang agama tak suka, syaitan suka. Syaitan suka dua orang saudara seagama tak bercakap 3 hari, lebih daripada tu. Jadi tak bertegur siapalah abang dengan abang. Jadi abang yang di tengah yang baju hijau ni kena main peranan. Cara dia adalah islah bainan nas, damaikan. Boleh peranan dia apa? Damaikan. Kita diam saja, hak teruk jadi batu api. Batu api. Dia tak damai kan? Dia pergi kat kawan sebelah ni, dia tambah hari. Kau tahu tak dia cakap kau lepas kau buat macam ni, kau tahu tak dia buat apa? Pergi kawannya, tu jenis macam ni tuan-tuan. Kalau agama bagi bunuh, kita bunuh. Pasal dia merosakkan masyarakat. Tapi agama kata apa? Damaikan di antara manusia, sesama Islam yang bergaduh. Jadi kawan pun pergilah jumpa si abang ni. Kita pun ceritalah kat dia, kita beritahu kawan kita seorang tu dia dah lembut hati. Dia ada cakap dengan saya, dia ni sedia memaafkan, insya-Allah kalau bincang elok-elok. Kawan tu tak cakap pun. Jumpa pula abang baju hijau ni, pergi jumpa kawan ni, cakap benda yang sama. Abang ni dia nampaknya dia dah reda sikit lah marah dia tu. InsyaAllah eloklah kalau kita, padahal tak jumpa pun. Jadi kita ni berbohong untuk mendamaikan manusia, itu diharuskan. Buatlah, diharuskan. Yang penting jangan kita tokok tambah benda yang tak sepatutnya. Ini kita masuk pada bab tugasan ataupun kita sebutkan apa tadi? Peranan lidah. Baca Quran, baca hadis, zikir, suruh benda baik, cegah benda mungkar, sebarkan kebaikan. Apa lagi? Ni, iaitu memastikan kita tidak berbohong. Tidak berbohong, berdusta. Dan boleh juga berdusta tu kepada, ni sebut dalam kitab, itu madu kita. Kalau ada pasangan kita, ada 2 orang isteri, untuk menjaga hati seseorang isteri, maka suami boleh berbohong, diharuskan. Apa contoh dia? Contoh dia, kita sampai hari jadi ataupun kita kata hari yang istimewa, kita bagi hadiah kan. Jadi isteri yang, bolehkah cerita isteri-isteri? Tak ada, dia marah pula kan. Muslimat ada kan? Tak ada. Kita pun bagilah hadiah, 1 kotak hadiah pada isteri pertama. Isteri kedua kita bagi juga hadiah. Cumanya kotak yang pertama tu besar sikit, hak kotak yang kedua ni kecil sikit. Jadi bimbang-bimbang isteri yang pertama atau kedua tadi kecil hati, maka kita katalah, apa dia? Walaupun kotak tu kecil, tapi nilai dalam dia mahal kan. Bohong suami. Bohong. Ataupun kita jumpa suami isteri yang kedua, kita kata macam tu. Ini disebut.
maknanya untuk meleraikan dan menghilangkan, iaitu sengketa di antara dua orang isteri. Jadi kena pandailah. Itu kena tanya Ustaz Faizal. Dia bab fiqh munakahat. Tapi nak ceritanya peranan lidah juga harus dalam keadaan begitu. Baik. Tapi kalau kita kata bohong sunat tak apa kan. Abang pergi mana bang? Abang nak pergi surau ni, lambat sikit balik, berkurang dalam pukul 12 malam. Tu dia. Ada apa 12 malam kat surau tu? Entahlah pengungsi tu dia buat ada halaqah baca Quran kata. Oh. Baik, pergilah bang, insya-Allah demi agama, demi keluarga kita abang pergilah. Kan balik abang ajar tu. Dia bohong tuan-tuan. Dia pergi jumpa bini nombor. Itu bohong yang tidak dibenarkan, yang Piramli duk saja main-main kata bohong sunat, tak ada. Itu tak ada. Itu menyelamatkan diri kita. Menyelamatkan diri kita. Wallahu alam. Itu contoh Jadi berbohong itu disebut perbincangan dia. Dan seterusnya dipelihara daripada memungkiri janji. Mungkir janji. Ini pun satu benda yang kita kata kena jagalah lidah ni daripada berbohong. Antara ciri-ciri orang munafik apa dia? Bila berkata, bila berjanji dia mungkir. Ayatul munafik salasun. Tanda-tanda munafik dibahagi 3. Iza hadasa kazaba, bila bercakap bohong. Buka mulutnya bohong. Buka mulut je bohong. Ini tak ada kaitan benda tuan-tuan. Ini hadis sebut ni. Wa iza wa'ada akhlafa, bila berjanji dia mungkir. Siapa sebut? Nabi sebut dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Wa iza tumina khana, dan apabila diberi amanah dia khianat amanah dia. Ayatul munafik, tanda-tanda orang munafik. Tanda. Boleh lagi minta maaf pada Allah Ta'ala. Dah janji tak tunaikan, boleh minta maaf pada Allah Ta'ala. Boleh. Sebab tu kan ada satu dialog dalam kitab tafsir sebut kisah antara malaikat dengan Allah Ta'ala. Bila mana malaikat tanya, wahai Allah, kenapa manusia ni bila buat salah kamu ampunkan. Manusia sebut astaghfirullah, kamu ampunkan. Malaikat ni nak tanyalah kan. Sebab malaikat ni dia sami'na wa ata'na kan. Dia dengar dan dia taat. Dia tak ada pernah mungkir dan ingkar perintah Allah Ta'ala. Tapi manusia ni dia tengok bohong pun bila minta taubat, minta maaf, Allah ampunkan. Zina pun kalau salah pun bertaubat, Allah ampunkan. Tu peringkat tu. Lalu kata Allah Ta'ala kepada malaikat, banyak. Pertamanya, manusia ni tak pernah melihat aku, tak pernah melihat Allah. Manusia tak pernah melihat Allah. Malaikat, ya. Yang keduanya, manusia ni tak pernah melihat syurga. Malaikat nampak syurga. Nampak tak kenapa Allah ampunkan kita? Rahmat Allah tu maha luas. Dia tengok kita manusia ni macam kita beriman dengan Nabi kita SAW lah. 1400 tahun dah Nabi tinggalkan kita. Beriman kita dengan Nabi. Jumpa pun tak pernah. Bertentang mata pun tak pernah dengan Nabi. Tetapi cinta dan beriman dengan Nabi. Nampak tak? Hebat tak manusia? Hebat. Ujian dia antara iman dan nafsu ya. Nanti dia sebut yang keempat, Allah jawab. Sebab manusia ni kata Allah pada malaikat tak pernah lihat syurga. Saya sebut syurga ke neraka tadi? Tak pernah syurga. Kalau tuan-tuan kita, saya semua nampak syurga, Masya Allah tuan-tuan, surau ni kena buat 8 tingkat ke atas. Syurga depan mata. Tambah pula bidadari. Kan sebut dalam Quran surah Waqiah, cerita, baca lah. Terjemahan dia pun cukup dulu. Kisah bagaimana bidadari, kejadian dia. Kan? Baik, beramal kita, beramal sungguh. Ketiganya kata Allah, kerana manusia ini tidak pernah melihat neraka. Tak pernah nampak neraka. Kalau nampak neraka, tobat tuan-tuan. Baik kita, pijak semut pun tak mati. Baik sungguh. Alim semua. Warak semua. Zuhud semua. Sebab neraka. Nak buat jahat, nampak neraka. Malaikat nampak neraka. Kejadian neraka nampak. Malaikat nampak syurga, bahkan duduk dalam syurga. Baca kisah Isra' Mi'raj.
Ini semua dipertontonkan kepada Nabi SAW. Baca kisah iblis yang Allah laknat dia, campak dia keluar daripada neraka. Ini alam malakut, hak kita manusia tak dapat. Yang keempatnya, kerana manusia itu ada nafsu. Malaikat tak ada nafsu, tak ada jantina. Manusia ada nafsu. Bila ada nafsu, kita buat salah lah. Bila iman kita tinggi, kita buat taat. Bila iman kita jatuh rendah, maka kita banyak buat maksiat. Bila kita sedar daripada kesilapan kita, Allahumma ghfirli dhunubi, ya Allah ampunkanlah dosa-dosaku, kan? Astaghfirullah, ya Allah aku minta ampun kepadamu, ya Allah. Macam-macam kita tu. Allah ampunkan, Allah ampunkan. Tu jawapan Allah kepada malaikat. Sebab tu nafsu ni nak kekang dia, cara antara fiqah sebut puasa banyak-banyak. Nak tunduk nafsu ni puasa. Kata Imam Ghazali, seperti kuda, kalau nak jinakkan kuda, maka tahan dia daripada makan dan minum. Lama-lama jinaklah dia, nafsu dia. Itu penting. Sebab tu kita kena kawal nafsu kita dengan cara amalan jugalah. Kata ulama, saya sebut dah dulu kan, jangan letakkan dunia di tapak tangan kamu, jangan letakkan dunia di hati kamu, tetapi letaklah dunia di tapak tangan kamu. Faham tak maksud tu? Bila kita letak dunia di tapak tangan kita, kita ni nak bagi kat orang ni senang. Ambil sedekah, ambil wakaf, ambil lapar, ambil apa lagi, bina masjid, ambil. Pasal apa? Di tapak tangan kita. Tapi kalau kita letakkan dunia ni maksudnya harta, kekayaan, pangkat, kemasyhuran, semualah. Bila kita letak dunia di hati kita, payah kita nak ambil, tuan-tuan. Bagai dicari-cari, kata ulama. Kita nak keluarkan harta kita tu payah. Sopa cerita macam Haji Bakhil. Haji Bakhil filem apa? Labu-labi. Labu siapa tu? Haji orang minta derma tu, Haji minta derma, Allah gigil, demam. Pasal apa? Dunia kat hati dia, payah nak cabut. Ni maknanya mungkir janji. Itu adalah sesuatu yang dilarang dalam agama kita. Jauhi perkara tersebut. Mungkir janji itu tanda-tanda orang-orang munafik. Ya, tak terkecuali, tuan-tuan, semua, tak kisahlah sama ada kita pemimpin ke, kita ketua kampung ke, kita ketua masyarakat ke, bila dah janji kita kena tunaikan. Saya berjanji saya akan buatlah di taman kita ni supaya anak-anak kita ni seronok, kita buat playground kat surau. Janji dah, tak buat-buat, contohlah. Tapi luaslah pengertian janji ni. Janji dipelihara daripada mengumpat, ghibah, mengumpat. Hak mengumpat ni dia masuk dalam bab yang khusus, yang kelima, muka surat ke-9. Tapi kita sebutlah sebagai pengenalan dia. Dipelihara daripada mengumpat. Mengumpat ni perkara yang benar, yang betul ada pada seseorang, tetapi apabila seseorang itu mengetahuinya, dia tidak redha dan tidak menyukainya. Umpat. Nabi kata, jauhkan diri kamu daripada sifat mengumpat, kerana itu lebih dahsyat daripada berzina. Betapa dahsyatnya sifat mengumpat itu daripada berzina. Kemudian apabila Nabi ditanya, Nabi berkata, seseorang lelaki terkadang dia berzina dan dia bertaubat, maka Allah terima taubat dia. Manakala orang yang mengumpat itu taubatnya tidak akan diampuni, sehingga orang yang diumpat itu mengampuninya. Ni dosa kita dengan manusia. Sebab apa dia kiaskan dengan zina? Zina ni, kita bila lakukan zina, kemudian kita sedar kesalahan kita, kita taubat, kita kata menyesal dengan sepenuh hati kita, dan kita takkan ulang perbuatan tersebut, kemudian kita minta ampun pada Allah Ta'ala, Allah ampunkan dosa kita. Tetapi kalau mengumpat, bila kita sedar, kita kena minta maaf dulu dengan orang yang diumpat. Banyak kan kita umpat orang kan? Banyak. Saya, tuan-tuan, banyak. Sebab tu kita apa-apa pun nak berpisah ke apa, tuan-tuan, minta maaf je lah. Minta maaf. Dalam mazhab Syafi'i,
Bila kita minta maaf pada orang, kita kena sebut secara tafsil, secara detail. Apa salah? Berat kan nak cakap salah kita ni. Kita ambil, kita buat salah kat mak kita, kita jumpa mak kita, mak, Along minta maaf lah mak, dulu Along pernah cerita. Ini kosong-kosong je bang, kosong-kosong lah bang ya. Apa yang kosong? Apa yang kosong? Nak jalan selamat kan, tak nak cerita salah kita tu. Kalau sungguhlah kita betul-betul bertaubat daripada salah kita, kita cakap lah kat dia, aku minta maaf lah selama ni aku duk kata engkau yang bukan-bukan. Bila aku sedar, payah lah, payah. Itu dalam mazhab Syafi'i. Ada pun dalam mazhab yang lain boleh secara ijmal, secara umum boleh. Kita dah banyak sangat kat salah orang tu, kita ni mulut jahat, duk cerita kita ni. Bila orang kata kita ni suka cerita keburukan orang, dah banyak sangat keburukan kita cerita kat orang, tak tahu nak sebut salah apa. Maka dalam mazhab lain selain pada Syafi'i, dia kata boleh minta maaf secara ijmali, secara umum. Sebut lah, aku benar-benar minta maaf pada kamu atas kesalahanku, maafkan aku. Apa kesalahan kau? Yang teringat je lah sebut. Aku banyak cakap benda yang tak elok kat kau, aku dulu pernah kata kau sesuatu tapi kau tak buat. Terpulang kat dia lah. Kalau dia tak maafkan kita pun, mudah-mudahan mudah-mudahan di akhirat nanti dengan rahmat Allah Ta'ala, usaha kita Allah ampunkan dosa kita. Okay. Wallahu a'lam. Azan dulu kat? Boleh? Azan. Fadra syarafat derajat ala maqam Muhammad alladhi innaka la tahli. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyul azim. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, jadi akhir kita berhenti pada muka surat yang ke-6, iaitu dipelihara daripada maksiat, dan yang keempat dipelihara daripada mencela perkataan orang. Kita akhiri dengan sebuah hadis Nabi SAW. Kata Rasulullah SAW, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la yu'nihi. Boleh tuan-tuan baca hadis ni pengakhiran ya. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Sebahagian daripada kecantikan Islam, kata Rasulullah, pada seseorang itu adalah meninggalkan perkara-perkara yang tidak memberi manfaat. Tinggalkan benda. Pada perkara keempat, iaitu mencela perkataan orang. Sebab itu ada seorang ulama tasawuf yang terkenal, Ma'ruf Al-Kharqi. Akhir sekali dia kata apa? Iza aradallahu bi abdi khairan, jika Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang itu, fataha alaihi babal amal, maka Allah akan buka baginya pintu amal. Kalau nak tengok orang tu Allah bagi kebaikan, dia ada ilmu, dia ada sesuatu perkara yang dia ketahui, dan dia beramal dengan perkara tersebut. Sebaliknya, dan wa aqlaka alaihi babal jadal, dan Allah akan menutup pintu perdebatan. Orang yang baik ni Allah nak bagi jadi macam mana? Ada ilmu, dia amal, dan Allah tutup pintu jadal, pintu perdebatan, berdebat. Sebaliknya, wa iza aradallahu bi 'abdi syarran, jika Allah menghendaki seseorang itu kejahatan, keburukan kepada seseorang hambanya, apa Allah buat? Akhlaka alaihi babal amal, Allah akan tutup baginya pintu amal. Wa fataha alaihi babal jadal, dan Allah akan buka seluasnya pintu perdebatan. Hak ni lah berlaku hari ni. Ilmu ada, ilmuwan cendekiawan, tetapi malangnya beramalnya kurang, berdebatnya banyak. Kalau kita nak bincang diskusi ilmiah, kalau kita nak buat exercise akademik, baik, silakan. Tapi dengan cara yang kita pastikan tak ada yang menyebabkan masyarakat awam ni semakin kurang faham dan semakin mencela, kata mengata. Itu perkara keempat tadi tu. Dipelihara lidah daripada mencela perkataan orang. Ni
Apa punca dia? Satu daripada punca dia, kata Ma'ruf Al-Harqi, Allah nak bagi kebaikan pada orang tu, Allah tutup pintu perdebatan dia. Kalau dia kerja dia duduk berdebat dengan orang, hati-hati. Ilmu dia ada, ya, dia ada ilmu, dia belajar bagus, tapi dia duduk berdebat je, beramalnya kurang. Tapi kalau Allah nak bagi dia keburukan, maka Allah akan tutup pintu amal dan Allah akan buka pintu perdebatan bagi dia. Tu kita lah akhir zaman ni kena renung sungguh-sungguhlah perkara ni. Seronok tuan-tuan, kita nak kadang nak tahu benda kebenaran ni, tapi kadang cara kita cara yang menyalahi panduan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Jadi kita berhenti tadi muka surat apa? Muka surat 6, perkara ketiga pada soalan bagaimana caranya memelihara lidah daripada maksiat. Wallahu alam, ya. InsyaAllah akan datang kita jumpa lagi. Kita akan sebutlah perkara berkaitan dengan perhiasan yang kita nak bawa depan Allah Ta'ala ni atas dunia ni, apa dia, perkemahkan diri kita, saya dan tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah terimalah setiap pengajian kita, ilmu kita yang dapat kita amalkan. Aku li qauli hadza astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Izinkan ku